A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alright, so kita akan sambung dengan pelajaran kita masih lagi dalam 1.1 iaitu logical masih lagi dalam tajuk logical inilah propositional logic macam itulah something. Okay. Untuk tajuk propositional logic ni ada yang dah hantar dan ada yang belum hantar, so tak ada masalah. Okay, yang penting awak semua tahulah macam mana bentuk soalan yang ada kan. Alright. Dan untuk yang dah siap, okay, yang 3 pelajar dah siap tu boleh rujuk pada catatan yang saya tinggalkan. Saya ada simpan catatan dan buat pembetulan lah kalau ada. Sebabnya saya akan kalau cek balik kat sini, kalau kamu semua tekan lah. Dekat sini saya tekan return ni, dekat sini ada bahagian saya komen. So bahagian saya komen tu boleh check lah apa yang silap, apa yang betul lah. Alright. So malas nak cakap pasal Google Classroom ni. Kita sambung dengan kelas kita hari ni iaitu berkenaan dengan truth table iaitu part 2. Okay. So untuk part 2 ni kita kena construct a truth table mengikut compound propositions yang diberilah. Contohnya macam soalan A diberi satu proposition macam ni, compound proposition lah, orang panggil gabungan propositions. Okay, so bila kita nak construct truth table, kita kena buat jadual yang merangkumi setiap huruf. Okay, kalau kat sini kita ada huruf P, kita ada huruf Q dan kita ada huruf R, biasanya kita akan mula buat 3 kolom dulu. Okay, kita akan mula buat 3 kolom dulu. Biasanya kalau kita lihat kat sini, kalau saya buka Word saya, sekejap mana Word? Okay. Ni Word dia. Kalau contohnya kita ada 3 huruf, kita akan selesaikan baca dia macam ni. Kita baca dia huruf P, kita baca dia huruf Q, kita baca dia huruf R. Okay, ini adalah untuk fasa pertama. Kemudian kita kena adakan lagi satu kolom di mana kolom ni adalah untuk negation. Okay, kolom untuk negation. Maksudnya tak semua negation tu ada dalam soalan. Kadang-kadang negation tu ada pada certain sahaja. Contohnya negation R. Okay, jadi negation R ni kita buat sebelah daripada huruf yang asal. Okay, ini adalah huruf yang asal. So huruf yang asal ni warna hijau lah. Okay, dan yang ni kita buat yang sebagai negation. Okay, so untuk ni kita lihat ada lagi tak benda yang compound? Maksudnya ada tak selain daripada negation, ada simbol lain tak? Jadi kita akan lihat di sini ada simbol bracket. Okay, simbol bracket tu maksudnya kita kena prioritikan dululah, kita kena utamakan. So kita pun buat satu lagi kolom. Okay, untuk P yang ada bracket ni lah. Tak kisahlah dalam dia isi apa sekalipun, sama ada dia guna conjunction ke, sama ada dia guna disjunction ke. Jadi apa-apa yang melibatkan bracket ni kita letak dalam satu kolom yang baru. Jadi sebenarnya untuk kita construct truth table ni, kita kena buat kolom dulu. Okey, buat kolom dulu. Kita buat huruf dulu kat sini warna hijau. Nampak warna hijau? Dia tak kisahlah warna apa pun, tapi ada kolom So PQR ni kena ada, lepas tu cari negation dia. Siapa negation yang ada dalam soalan? Kalau tak ada, tak perlu buat. Dan kemudian kita cari pula yang ada bracket. Okey. Kita buat yang bracket ni dan akhir sekali kita gabungkan. Kita gabungkan keseluruhan, dia jadi ada berapa kolom kat sini? Okey, ada 3 yang wajib dan ada 3 yang ditambah. Okey, 3 yang ditambah ni adalah inilah negation R, P or Q dan sebagainya lah. Yang ni adalah yang terakhir bila kita dah combine. Okay, so kita kena cipta kolom dulu untuk kita construct
truth table yang betul. Tak kisahlah kedudukan dia macam mana. Sama ada kita buat yang ni dulu, baru negation R, terbalik pun tak apa. Okey, contohnya kat sini kan. Okey, contohnya kat sini, kita buat terbalik. Tak ada masalah. Yang penting kita buat kolom baru khas kepada siapa. Khas kepada ni ke atau khas kepada yang negation R tu lah. Kemudian kita gabungkan kesemuanya. Okey, dia mesti ada kolom yang gabungan. Yang ni adalah total dia. Okey, total dia kita guna warna merah lah. Okey, contoh Okey, merah ni terang sangat. Okey, warna oranye. Alright, so untuk soalan ni, kita nak kena construct truth table menggunakan kaedah true dan false. Okey, menggunakan kaedah true dan false. So kita lihat soalan pertama, example 5. Okey. So cara kita nak construct, kita kena selesaikan yang priority ni. Okey, ni adalah table yang utama table utama. Table utama PQR. Selesaikan dulu table utama. Sekejap silap. Okey. Selesaikan dulu table utama PQR ni dengan menggunakan kaedah true false. Biasanya kita akan mulakan dari kanan. Okey, mula dari kanan Mula dari kanan. Okey, mula dari kanan. So biasanya kita akan start dengan nombor kosong, ataupun kalau malas nak guna nombor, kita akan gunakan true false lah. So kalau kosong ni mewakili false. False ni biasanya kita nak senang, kita tulis F. Tak perlulah tulis panjang-panjang. Okey, tulis F pun dah cukup. Dia ada banyak sebenarnya. Dia ada pelajar dia boleh guna kosong, ada pelajar dia boleh guna false sebagai F, ada orang boleh guna false sebagai false yang satu ayat ni, satu perkataan. Okey, so nak paling mudah ambil yang ni lah sebab ni paling famous. Okey, dan biasanya untuk kolom kanan kita anggap dia sebagai kolom yang pertama. Okey, kolom yang pertama di mana dia akan berselang. False, lepas tu dia akan jadi true. Dan seterusnya dia akan sambung balik dengan false. Dia akan ulang benda yang sama. Okey, false, true, false, true. Okey, kita akan buat sampai bila? Kita tak tahu pun sampai bila. Okey, kita tak tahu buat sampai bila. Tapi, kita boleh baca di sini. Okey, kita ada baca kat sini, kita ada P, kita ada Q, kita ada R. Okey, kita ada 3 kolom. 3 kolom utama. Okey, 3 kolom utama dan kita menggunakan asas 2 di mana kita akan baca dia seperti 2 kuasa 3. Kita akan baca asas 2. Kenapa asas 2? Okey, nanti kamu akan belajar lebih dalam lah berkenaan dengan komputer. Komputer memang akan menggunakan asas binary. So biasanya kita akan gunakan 2. So 2 ni akan kuasa dengan kolom tadi, di kuasa 3 lah sebab dia ada 3 kan. So biasanya kalau pelajar yang dah mahir dengan nombor binary ni, dia akan nampak ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 4. Macam itulah something. Silap. Sekejap 1, 2, 3. Itulah, dia baca macam tu. Dia akan baca ikut kolom. Dia akan baca sini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kita tak mulakan dengan 2 kuasa kosong. Sebab apa? Sebab kita ada true false. Biasa kalau kita kan start dengan 2 kuasa kosong kan. So biasanya yang tu adalah melibatkan nombor asas. Tapi yang ni bukan melibatkan nombor asas. Ni adalah melibatkan kolom. Sebab apa? Sebab kita ada true false. Dia adalah 2. Okey, dia ada 2. 2 set. Macam ni. Ni 2 So 2 kuasa 1 lah. Ini tak payah pening-pening. Kita just buat sahaja. Kita just anggap sahaja dia ada 3 kolom utama. So dia ada 8 baris lah. Okey, dia ada 8 baris. So kita sambung dengan seterusnya kita akan baca dia macam ni. True false sampai 8 baris. Cukup 8 baris kita dah selesai lah. Cukup tak? Cukuplah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiranya dekat sini kalau baca sebenarnya, dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kali ulangan. Total dia ada 4 ulangan. Sebab tu kena faham konsep dia kat sini.
dia tak perlu fikir sangat pasal nombor binary itu, just buat sahaja sampai bawah dia true semua. Sampai bawah dia akan jadi true je semua. Okay, tak payah fikir pun berapa banyak baris, berapa banyak kolom. Kita just ambil sahaja kolom yang utama ni supaya bawah sekali semua mesti true. Okay, yang ni kalau awak malas nak kira yang ni lah. Kalau awak malas. So, awak kena pastikan bawah dia semua mestilah true. Okay, untuk yang asas, yang utama ni. Okay. So, untuk kolom yang tengah ni, dia akan berganda dua. Okay, F ni, dia akan ganda dua lah. FF, T, T. Dia jadi macam tu. False, false. Kemudian dia akan baca 2 kali true. Maksudnya ganda 2 lah. Dia akan ganda 2. Dari sini kalau kita lihat dia berselang 1. Okey, dia akan berselang 1. FT, 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 FT. Yang ni berselang 1. Tapi kalau yang macam ni dia akan berselang 2. Dia akan berganda 2. Sebab kita menggunakan asas 2. Sebab tu kalau baca kat sini dia akan baca FF, TT, FF, TT. Ataupun dia akan jadi 8 baris lah, genap. Okey. So maksudnya kat sini, kalau kita lihat di sini, kita akan ada juga 4 set. Okey. 4 set pula. Dia akan baca dekat sini, dia akan berkurang lah, dia akan jadi macam ni. Yang penting kena ingat, dia punya apa ni? Dia punya baris tu, kita tak boleh nak kira berapa banyak. Tapi kita kena pastikan bawah dia ni mestilah true. Okey, bawah dia ni, yang paling bawah ni mesti true. Jadi awak tak perlu kira pun. Oh, yang ni ada berapa baris kalau sini ada 3 kolom, so ada mungkin 8 baris macam tu. Tak payah kira pun tak apa. Yang penting kita kena faham bahawa bawah dia mesti true semua. Sebab atas kita mulakan dengan false. Betul tak? Okay, atas kita mulakan dengan false. Sama lah macam dengan asas nombor yang awak belajar. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Macam ni lah something. Dia kalau 4 digit. Macam tu kan. So dia sama je konsep dia, cumanya dia dalam bentuk huruf. Okay. Dan dia akan ganda lah. Dia akan ganda lagi 2. Kalau kat sini F dia ada 1. Kemudian di tengah F dia ada 2. So maksudnya ganda 2 lah, darab 2. Jadi kalau kita nak lihat pada kolom P ni, kita juga akan ganda dengan 2. Maksudnya 2F ni ganda dengan 2. Dia akan jadi 4. Okay, dia akan ganda 2, dia akan jadi FF, FF. Dan seterusnya T dan sampai habislah. So di sini kita akan hasil dia dapat 1 set sahaja. Maksudnya kat sini kita nak pastikan bahawa dia lengkap dia punya kolom. Kolom ni mesti lengkap. So total kat sini ada 8 baris. Okey, total kat sini ada 8 baris. Jadi kalau nak tahu ada berapa banyak baris, kita kena pastikan bahawa bawah dia sudah true sahaja. Baru kita boleh stop. Okey, baru boleh stop. Tapi kalau ada false kat sini, maksudnya kita tak boleh stop. Okey? Tapi biasanya dia akan sentiasa true lah pada bawah ni, jangan risau. Lainlah kalau dia ada 4 kolom kan. Yang tu dia akan jadi lebih panjang lah. Lagi banyak kolom, lagi panjang dia punya baris. Okey, lagi banyak dia punya baris. So kena pandai kita nak settlekan benda ni. Okey, false true ni sampailah habis. Alright. So untuk tu kita nak construct truth table ni, kita biasanya mula dari kanan untuk kolom utama. Okey, ini adalah kolom utama. So kita akan sentiasa mulakan dengan kanan, iaitu R. Sebab nanti senanglah nak baca dia macam mana dan sebagainya kan. Boleh tak kalau kita mulakan dengan true? Boleh tak kalau kita terbalikkan dia, kita mula dengan true? Maksudnya kalau awak nak mula dengan true boleh, tak ada masalah. Tapi nanti jadi cacat lah, tak sama macam jawapan yang dalam skema dan sebagainya. Cumanya kesudahan dia still betul, tak salah. Okey, kesudahan dia still betul. Cumanya jadi tak sama macam skema jawapan lah. Okay, tapi tak apa. Ni adalah satu nasihat untuk kita mulakan dengan false.
dan diakhiri dengan true. Okey? Nampak tak? Mulakan dengan false dan diakhiri dengan true. Jadi kita boleh stop dekat sini. Okay, so ini adalah cara kita nak construct kolom utama kita. Okay, tak perlu buat apa-apa pun, tak perlu nak fikir susah-susah. Just kita letakkan false and true sahaja. Cumanya kat sini, tiga-tiga ni adalah, tiga kolom lain ni adalah sesuatu yang lebih susah lah. Sebabnya kita kena faham apa itu disjunction, apa itu negation, apa itu conjunction. Simbol-simbol ni adalah simbol yang paling famous. Okay, ini adalah compound statement. Okay, compound statement. Okay, sekarang ada 31 orang. Okay, so macam mana kita nak lakukan compound statement? Okay, kita belajar dulu kita belajar dulu satu simbol ni. Kita ada simbol P or Q. Okay, biasanya pelajar dia suka baca simbol V ni. Okay, V ni sebagai OR. Okay, V ni sebagai OR. Okay, kalau OR, maksudnya kalau kita baca true or true, dia akan dapat true. Okay, true or true, dia akan dapat true. Kalau false or true, dia akan baca true. True or false pun dia akan baca true. Maksudnya OR ni, dia akan sentiasa true apabila dia jumpa mana-mana huruf T. Okay, mana-mana jumpa huruf T. Ni silap. Okay, true, dia akan dapat true. False true, dia akan dapat true juga sebab ada huruf T. Wujud je huruf T, dia akan ada T kat sini. Okay, tapi apa jadi kalau dia semua F? F or F, dia akan jadi F. Ini sahaja yang akan jadi false. Okay, so kalau kita lihat di sini, hanya satu sahaja yang false untuk simbol disjunction ni. Okay, ini disjunction punya simbol ataupun kita baca dia sebagai OR. So satu sahaja yang akan false apabila F jumpa dengan F. So apabila F berjumpa dengan F antara P dan Q, kita akan baca P dan Q lah kat sini. Okay, P dan Q F lah, masing-masing F. So automatik kesudahan dia akan dapat F. Okay, F jumpa F akan dapat F. Kita baca kolom P or Q sahaja. Jadi kat sini pun samalah. F jumpa F akan dapat F. Kat sini kita baca ada lagi kat sini F jumpa T. Ada huruf T kat sini, maksudnya true lah. Maksudnya disjunction ni selagi dia jumpa T, dia akan jadi true. Dia akan jadi false apabila dia tak jumpa T langsung. Okay, so yang lain semua akan jadi true. Sebab yang lain semua ada huruf T. Okay, so kita akan tuliskan dia sebagai true. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah kolom P dengan kolom Q sahaja. Okay, kolom P dengan kolom Q sahaja. Jangan tengok kolom R. Okay, jangan tengok kolom R. So maksudnya ini cara kita nak construct truth table dekat compound ni statement. Okay, ini adalah berkenaan dengan simbol disjunction. Okay, disjunction ni formula dia. Kalau true jumpa true, dia akan dapat true. Kalau F jumpa F jumpa true, dia akan jumpa true dan sebaliknya. Manakala kalau F jumpa F, tak jumpa langsung huruf true, jadi dia akan jadi false lah. Itu maksud dia. Okay, so ini adalah disjunction. So kalau kita baca seterusnya, kolom yang ketiga, kolom yang kedua bagi compound ni. Ini compound juga Okay, so kalau kita lihat kat sini, negation R. Negation R ni adalah menafikan kebenaran bagi R. Okay, kita terbalikkan sahaja R dia. Maksudnya kalau dekat sini dia jadi F, so terbalikkan dia je lah, lawan dia balik. Dia jadi T. Ni senang sahaja, kita terbalikkan kebenaran. Okay, so dia akan berselang lah. Sebab yang ni semua berselang. FT, FT, so jadi TF, TF. Okay, so berselang lah kat sini.
So ini adalah cara kita nak construct bagi negation. Negation ni hanyalah terbalikkan terbalikkan kebenaran bagi sesuatu proposition tu. Okey. Cukuplah dua kolom yang compound ni, dan akhir sekali kita nak jelaskan keseluruhan. Okey, kita akan sambungkan, kita akan total up. Okay, kita akan gabungkan kolom yang dua terakhir ni. Okay, kita akan gabungkan kolom dua terakhir di mana P or Q dia akan baca dekat sini. Okay, P or Q ni dia akan baca kat kolom yang pertama ni. Dan kolom negation R ni dia akan baca kat sini lah. Okay, ni. Negation R dia akan baca kat kolom yang kedua tu. Dan dia menggunakan simbol conjunction. Okay, ni nama dia conjunction. Okay, ataupun orang panggil simbol and. And ataupun dalam bahasa Melayu dan lah. Ni biasa dah belajar kat sekolah. Okay, simbol dan kita tulis kat sini conjunction. Conjunction. Okay, conjunction ni hanya ada satu sahaja yang true apabila dia kedua-duanya benar. T and T. Okay, T and T akan jadi T lah, true. Tapi yang lain dia akan jadi false. So kalau kita lihat kat sini, true and false, dia akan dapat false. False and false. Ataupun false and true, dia akan dapat false. So yang lain semua akan false lah. False and false dapat false. Maksudnya kat sini, conjunction ni hanyalah menerima apabila semuanya adalah true, baru dia akan jadi true. Okay, ini adalah conjunction punya formula. Kalau true jumpa dengan true dan dia akan jadi true. True and true akan jadi true. Yang lain semua false sebabnya tidak menepati kehendak conjunction. Okay, ingat ya, conjunction ni adalah simbol and. Macam ni. Okay, simbol and. Macam ni Okay, sekejap. Okay. Tadi apa? Negation Negation, kita punya formula. Negation. Kalau dia true. Okay, true. Dia akan jadi false. Kalau false, dia akan jadi true. Okay. So maksudnya dia akan berubah lah. Kebenaran dia akan berubah. Negation So simbol negation adalah ni yang ada echo ni. Okay, ni simbol negation. Ataupun kita panggil dia sebagai negatif. Okay, kita panggil dia sebagai negatif. Okay, senang je. Formula ni, formula yang kita pernah jumpa kat tingkatan 4 dulu. Disjunction dengan conjunction punya cara kebenaran dia lah. So apabila kita nak gabungkan dua-dua ni, conjunction, kalau kita baca false jumpa true, automatik dia akan jadi false. Sebabnya dia memerlukan dua true baru dia akan dapat true. So kita akan highlight dululah. True dengan true dapat true. Okay, true dengan true dapat true. True dengan true dapat true. So yang lain semua automatik false. Okay, sebab apa? Sebab yang lain semua ada huruf F. F untuk false. Okay, so jawapan dia jadi macam ni. Jadi ini adalah 3 formula yang saya terangkan dalam satu soalan. Okay, nanti kita akan lihat lagi 3 formula untuk soalan B. Okay, setakat ni faham tak? Alright. Sekejap nota tadi. False, false, true, false, true, false, true, false. Okay, sekejap. False, false, true, false. Okay. So kita lihat yang kedua, contoh yang kedua. Okay, ni pada balik. Okay. Dia jadi panjang Kenapa panjang? So kita lihat kenapa dia panjang. Okay, kita lihat kat sini. Kat sini untuk yang macam complicated sangat simbol dia ni,
kita baca ada berapa huruf. Biasa kita akan baca huruf dulu. Kat sini kita ada baca huruf P, kita ada baca huruf Q, huruf R dan huruf S. Jadi untuk soalan ni kita ada 4 kolom utama. Okey, kita ada P, Q, R, S sebagai 4 kolom utama. So dia akan jadi lebih panjang lah. Dia akan jadi lebih panjang. Sebab 2 kuasa 4, 16. Kan? Okay. So, jadi kalau nak tahu berapa baris, tengok berapa kolom asal. Kolom basic ni, dia ada 4. So, dia ada kat sini 4 kolom. So, kita pun try 2 kuasa 4. So, 16 lah, 16 baris. Ni biasa nak cepat lah. Kan? Kalau buat pakai Word, nak cepat kan? So, terus je buat 1, 2, 3 sampailah 16 baris. Okay, cara yang sama, kita akan mulakan dari kanan. Okay, kita akan mulakan dari kanan berselang 1. False, kita akan mula dengan false. Okay, yang atas ni sentiasa false lah. Okay, yang bawah ni sentiasa true. Yang bawah sekali. Okay. So, untuk yang berselang ni, kita akan baca dia macam ni. False selang 1. Kita akan tulis macam ni. False selang 1. Oops. True pun sama akan selang 1. Jadi makin lama makin cepat tau cara nak construct truth table ni. Manakala kolom yang R ni kita akan selang 2. Okay, selang 2 bermaksud 2 false, 2 true. Okay, dia akan baca macam ni lah. 2 false, 2 true. So selang 2 lah. Okay, selang 2, selang 2. Okay, macam ni. So kat sini kita tulis false. So makin lama makin cepat sebab dia akan lebih mudah kalau kita dah faham. Kemudian kita akan baca selang berapa kat sini? Selang 4. Sebab dia ada 4F. So selang 4 lah. Okay, selang 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Okay, dan last kali, yang ini terus je buat 88. Okay, kalau perasan, dia akan ganda 2. 1 kali 2 dapat 2. Okay, 2 kali 2 dapat 4. 4 kali 2 dapat 8. So 8 lah, cukup sampai situ. Okay, yang lain selebihnya adalah true. So dia jadi panjang. Okay, biasa sampai 4 huruf lah, dia takkan panjang-panjang lagi. Cukup lah sampai 16 baris. Biasa macam tu. Okay, untuk negation R, terbalikkan sahaja. Dia punya kebenaran, dia punya false jadi true, true jadi false. Gunakan formula tadi, formula negation. Okay, gunakan formula negation. Dia jadi macam ni lah. Okay. Kat sini kan, kalau kita perasan, lupa nak explain tadi. Soalan dia. Okay, soalan dia tadi, lupa nak ambil. Okay. Ni soalan dia, lupa pula nak ambil. Okay, kalau kita baca kat sini, sekejap kita besarkan sikit. Okay. Ni kita buat kat sini ada 4 huruf. Lepas tu ada tak negation. Ada negation kita buat dekat kolom sebelah yang asal. So negation R, kita jumpa negation R kat sini. Dan kita ambil kurungan. Okay, kita ambil kurungan yang paling dalam. Okay, kita ambil kurungan yang paling dalam iaitu P implies Q. Okay, dan kita jumpa kurungan lagi satu. Kita jumpa satu lagi kurungan di mana kat sini kurungan ni. Okay, and lastly baru kita combinekan semuanya. Okay, combinekan semuanya. Itu cara kita nak buat kolom. Lebih ringkas kolom lebih baik. Tapi yang ni paling ringkas lah, ada tak boleh ringkas lagi Okay, jadi kita nak tengok kat sini ada lagi satu rumus iaitu rumus implication.
Okay, rumus implication ni kamu tak belajar lagi. Ada certain pelajar je yang dah belajar. Kalau ada adik yang tingkatan 4 KSSM, dia akan belajar lah. Okay, sebab yang tu topik baru bagi dia orang. So, rumus implication, sekejap warna biru. Implication ataupun implies ataupun suka baca implies kan. Sini. Kita akan tengok kat sini apabila true dengan apabila true dengan false kan. Something macam ni. Okay, apabila true implies true atau false implies true, false implies false, maksudnya kebanyakannya kesemua ni adalah benar. Okay, dia akan jadi true. Dia jadi macam inilah. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi true. Semuanya akan jadi true kecuali satu perkara. Apabila true implies false, maka dia akan jadi false. Hanya satu sahaja yang cacat. Okay, untuk implication hanya satu sahaja yang cacat. Macam mana kita nak ingat rumus atau formula bagi implication? Okay, awak boleh guna kaedah ni. Kalau kita dapat true, maka kita akan dapat true. So macam mana kita nak adakan satu kebolehan untuk kita hafal? So kalau saya gembira, kemudian saya gembira, maka saya juga akan gembira. Biasa orang suka buat macam tu. Kalau kali pertama saya tak gembira and then saya gembira, maka saya akan gembira. Maksudnya kesudahan dia akan gembira lah. Tapi ada juga orang cakap, kalau saya tak gembira dan saya tak gembira, satu hari nanti saya akan gembira. Ada orang suka cakap macam tu. Tapi kalau saya tak gembira, kemudian saya sedih, jadi saya akan sedih selamanya. Itulah maksudnya. Jadi akan ada satu perkara yang implication ni, di mana satu perkara yang cacat apabila kita dapat false. Apabila kita first kita berjaya, tiba-tiba kita gagal. So kita akan terus automatically down. Kita akan down, rasa tertekan, stres, depressed dan sebagainya. So automatic dia akan jadi false. So ini cara nak ingat lah. Okay, formula dia. Yang lain semua kita akan jadi happy, sentiasa happy. Okay, so P implies Q ni, maksud dia, kalau awak baca P dengan Q punya kolom, okay, awak baca P dengan Q punya kolom, kita aplikasikan balik rumus implication ni. Okay, kita aplikasikan balik rumus implication ni. So kalau kita buat true lah, kita bedal first kita suka buat true je. True. Ni suka bedal true sahaja. Tapi kita akan cari yang false tu. Okay, ni semua kita bedal je true. Saya suka bedal true semua. Lepas tu saya cari kesalahan dia. Saya suka cari salah orang. Okay, so cari salah orang kat mana? Kat sini. Bila first dia benar ataupun bila first dia berjaya, kemudian dia gagal, maka dia akan sedih selamanya. So kat sini dah 4 benda ni. So false kat tengah-tengah ni. So saya dah jumpa dengan senang dan mudah. Tak perlu lagi nak cari satu-satu kan. Sebab saya tahu semuanya sentiasa benar. Kecuali satu perkara yang cacat. So apa dia yang cacat? Apabila yang pertama dia berjaya, kali kedua dia gagal. So dia akan sedih selamanya. Itulah maksud dia. Okay, so ingat ya, kalau true implies false, dia akan dapat false. Hanya ini sahaja yang akan jadi false. Okay, ini adalah formula bagi implication. Okay, apa pula formula bagi satu simbol pelik ni? Simbol ni awak pernah nampak masa zaman kemahiran hidup, tak silap. Okay, so kita tengok kat sini. Simbol ni kita namakan dia sebagai exclusive OR. Okay, ejaan dia macam ni kot. Exclusive OR. Macam ni. Exclusive OR, di mana simbol dia kita gunakan seperti bulat yang ada T ataupun X. Macam itulah something. T ataupun X. Okay, di mana kita suka panggil dia sebagai XOR. Kita suka panggil dia sebagai XOR. Kita tak panggil dia XOR, kita panggil dia XOR. Okay, apa function XOR ni? XOR ni orangnya tegas. Okay, orangnya sangat tegas. Apabila dia cakap
satu sahaja yang perlu true dan satu sahaja perlu false, maka itu sahaja yang akan menghasilkan true. Okay, so saya buat formula dia kat sini. Kalau true, okay, kalau true XOR, okay, XOR macam ni kot. True XOR dengan false, dia akan dapat true. Okay, dia sangat tegas. Maksudnya, dia nak stabil, dia nak balance. Okay, dia nak keseimbangan. Ada up and down. Okay, dia nak up and down. Mesti ada kedua-duanya. Exclusive OR ni macam ni. Okay, ada up and down. Kemudian, kalau terbalik, contohnya F, exclusive OR kan, dengan true. Dia seimbang, dia seimbang. Sangat balance. Ni adalah orang yang sangat tegas. Dia suka sangat balance, keseimbangan. Jadi, dia akan hasilkan true. Okay, dia akan hasilkan true. Kalau tak seimbang, contohnya false, false dan true, true. Okay, maka dia akan hasilkan false. Sebabnya tak seimbang, not balance. Tengok bentuk dia pun dah macam bentuk yang sangat strict ataupun sangat seimbang bentuk dia. So kita pun anggap dia akan jadi false sebab tak seimbang. Okay, ini adalah exclusive OR. Sangat tegas. Jadi kan, kalau jumpa exclusive OR ni, pastikan dia mesti ada false dan true macam ni. Baru dia akan terima. Kalau tak, dia akan halau. Contohnya yang ni tak seimbang, dia akan tolak. Ni tak seimbang ni, dia tolak lah. So kalau lihat kat sini, untuk kolom P implies Q, mestilah dieksklusifkan OR dengan kolom bagi negation R. So dua-dua ni lah. Okay, dua-dua ni mestilah dieksklusif OR. Okay, so kita eksklusif OR bagi dua-dua kolom yang depan ni. Okay, ni eksklusif OR yang ni. So, macam mana nak buat? Kita tengok dulu satu-satu. Yang ni kena tengok satu-satu. Okay, ambil dulu kat sini. Sekejap. Mana Google Meet? Okay, ni. Tak ada orang. Alright. So, P implies Q dengan exclusive negation R ni, maksudnya kena cari yang seimbang. Yang mana tak seimbang ni, kita boleh detect bahawa dia akan jadi false. Kesan sahaja dekat sini, false. Kemudian yang ni, dua ni pun false. Okay, false. Kemudian, mana lagi yang tak seimbang tu? Okay, yang ni tak seimbang ni, 44 ni. Okay, 44 ni tak seimbang. So, false, false, false. Saya suka cari salah dulu. Saya suka cari salah orang dulu. Lepas tu, bukan salah orang, salah salah sistem ni. Baru saya betulkan yang lain lah. Tu maksud dia. Yang ni yang salah. True, true, false, false, semua tu yang salah. Kemudian, ni pun salah. So, yang salah tu kita cari dululah. Baru kita cari yang betul. Yang lain semua akan jadi betul. Sebab apa? Sebab dia seimbang. Dia ada balance. True, false, false, true dan sebagainya. Okay. So, itu dia punya formula. Formula bagi implication dan exclusive OR. Okay. Itu dia punya formula. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Rasanya ada lagi satu ni. By conditional punya formula. Kan? Sekejap, by conditional ada tak kat sini? Okey, ada kat sini Okay, nanti kita di-hide untuk C. Okay, so yang ni settle lah. Okay, settle kat sini. Betul tak? Sekejap, cek balik. False, true, true, false, false, true, true. Okay, betul lah. Okay. Alright. So, selesai je kita buat macam ni. Kita gabungkan keseluruhan. Nak gabungkan keseluruhan ni macam mana? Okay, ambil kat sini ni kolom mana ni? P implies Q exclusive negation R ni kolom yang mana? Kolom yang ni yang ni first. Kemudian kolom yang kedua adalah S. Okay, yang S ni ada kat sini lah yang asal. Okay, sekejap tak nampak kat sini sekejap. Okay, kolom yang kedua adalah kat sini.
Okay, 2 kat sini So baca 1 dulu baru baca 2 ataupun baca terbalik pun tak ada masalah. Semua boleh baca terbalik kecuali implication. Implication tak boleh baca terbalik. Kalau implication baca terbalik nanti jawapan dia salah. Hanya ini saja tak boleh baca terbalik. Okay, tak boleh baca terbalik. Tak boleh baca terbalik. Alamak. Tak boleh baca terbalik. Hanya ada satu ni lah tak boleh. Yang lain semua boleh baca terbalik. Okay. So, awak boleh baca terbalik lah. Awak boleh baca S dulu baru boleh baca yang ni tak ada masalah. So, ingat conjunction, formula conjunction mestilah satu sahaja yang akan true apabila kedua-duanya adalah true. Okay, conjunction tu maksudnya true and true akan jadi true sahaja. Itu sahaja yang akan jadi benar. So, saya cari dulu yang satu yang ganjil ni. Okay, true dengan true akan dapat true. Okay, kemudian true dengan true akan dapat true. Saya suka cari satu-satu dulu. Okay, true dengan false tak boleh. True dengan false tak boleh. True dengan true boleh. So kat sini. Dan akhir sekali, true dengan true. Okay, so ada 4 sahaja true kat sini dan yang lain automatically akan jadi false. Okay, false dan sebagainya. Ini kita suka je conteng. Sebab tu kan saya suka asingkan macam ni supaya lagi cepat kita buat kerja. Detect dulu mana yang sikit tu. Okay, detect dulu mana yang sikit and then baru kita buat yang lain. So kita semak jawapan, check. False, 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 true. False, 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 true. Okay, 3 false, 3 false. Okay. Kemudian ada satu false, true. Oh ya, tak perasan kat sini. Sekejap. Ni macam salah je ni. True. Ni kenapa boleh jadi true ni? Itulah. Ni silap ni. Ni ada lagi satu. Tak perasan. Ni true. Okay. Tak nampak pula. True dengan true kat sini. Okay. So mata pun kena betul-betul lah sebabnya saya pun tak nampak kat sini. Cuai. Okay. True dengan true. So apa lagi? Tengok lagi kat sini. False, 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 false. Ada 5. 1, 2, 3, 4. Ni kenapa boleh jadi false ni? Oh ya, saya salah tengok. Tengok banyak betul saya salah tengok. Oops. Loading pula. Okay. Baik, not responding namanya. Okay, so yang ni tadi mana tadi? True, false. Dia jadi false lah. Boleh pula salah tengok kan? Okay, ni false. Okay, false, false, false. True, false, false. False, true, false. Okay. So ada 3 3 je kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah. Oh ni tadi lupa nak betulkan. Tadi dah betul tapi tak apalah. Alright, so ada 4 dia punya true kat sini. Jadi kena double check lah sebab ni dia banyak dia sangat banyak dan kena double check. So kita kena check kat sini FF betul tak? TF betul tak? So check satu-satu sebab kadang-kadang ni kita cuai je. Kita faham tapi kita cuai. Macam saya lah banyak kali cuai kan. Okay, so yang ni kena perbetulkan. Sampai dapat. Sampai kita yakin baru kita boleh go to the next question. Alright, so sekejap mana ni? Okay. Example 6. Example 6. Okay, last. Okay, last. Example 6 ni rasanya dah tak payah kot. Sebab example 6 ni sama je macam tadi. Cumanya kita membandingkan. Apabila dia sama, dia akan terus dapat jawapan lah, equivalent. Okay, yang ni nanti saya explain saja lah sekali jalan. Okay, untuk C, kita lihat kat sini. Okay, kita nampak kat sini. Ni saya terus go je sebab yang lain semua dah ada basic kan.
Okay, so P, Q, R. Okay, P, Q, R kat sini. Ni adalah kolom bagi dia punya basic ataupun utama kolom utama. P, Q, R. Kita akan mulakan dengan F. Okay, kemudian kita akan akhiri dengan true. Okay, kita akan akhiri dengan true. Oops. Kita akan akhiri dengan true kat sini. Okay. Tak cukup gelap. Sekejap gelapkan lagi. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Alright. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Harap boleh nampak kat sini. Dan bila kita nak negation P, kita terbalikkan dia punya ni lah. Kebenaran dia. Kalau false jadi true. Okay. Dan true jadi false. So kat sini kita boleh nampak dia punya ni. Kemudian ni. Simbol biconditional saya nak catatkan formula dia. So kita lihat kat sini Sekejap. Ni saya kosongkan. Sekejap. Ambil soalan ni. Tak sini kot. Okay. Untuk simbol apa ni? Biconditional. Okay, biconditional. Ni yang last biconditional. Ni kita sebenarnya dah belajar minggu lepas berkenaan dengan simbol biconditional yang if and only if tu kan. Okay, so ataupun implies and is implied by. Tak ingatlah simbol di sana. Dan itulah kita gunakan sebagai biconditional. Okay, yang ni biconditional. Ataupun kita suka panggil dia equivalent. Okay, equivalent. Equal lah, equal. Sama sama. Okay, maksudnya kat sini, apabila dia sama, okay, true equivalent dengan true, okay, false equivalent to false. Okay, contohnya kat sini. Apabila dia sama, true dengan true sama, maksudnya dia akan dapat true. Okay, maksudnya dia akan dapat true. Maksudnya kiri sama dengan kanan, dia akan dapat true. Itulah maksud dia. Kiri sama kanan adalah true. Kalau tak sama, maksudnya first tadi dia dapat true, tiba-tiba dia sebelah kanan dia tak sama, dia dapat F, ataupun kat sini F, sebelah kanan dia adalah true, tak sama, so dia akan jadi false. Okay, dia tak sama kat sini tak sama, dia akan jadi false. So benda ni melibatkan sama atau tak sama? Okay, sama atau tak sama. So kalau kita lihat dekat sini, untuk kolom yang kedua ni, okay, kita lihat kat sini, P sama dengan R. Adakah dia sama? Okay, kita baca. F dengan F. Okay, sama sama. Jadi kita akan dapat dia sebagai true. F dengan T. Okay, F dengan T tak sama. So dia akan dapat false. F dengan F sama, dia dapat true. Yang ni pening sikit lah, so kena buat pelan-pelan. Okay, yang mana sama, true. Okay, yang ni sama, true. Yang ni pun sama, true. Okay, ni tak sama. FT tak sama. TF tak sama. TF pun tak sama. So yang tak sama tu akan jadi false. Okay, senang je. Yang ni sebenarnya senang. Cumanya pening sikit lah nak buat. Kiri sama tak dengan kanan. Okay, yang ni awak boleh tahulah simbol dia Q disjunction with negation P. So awak boleh lihat yang ni first, yang ni second. So awak boleh tengok kalau ada true je dia dapat true lah. Okay, yang ni senang. So awak boleh lihat true atau false dia akan dapat true. True atau false pun true, true, true. So true dengan true. Okay. False dengan false akan dapat false. Okay, hanya satu sahaja yang false apabila dua-duanya adalah false. Okay, false jumpa false dapat false. False jumpa false pun dapat false. Dan akhir sekali true lah. Sebab dia ada true kat sini. Okay, disjunction pun easy saja, senang. Okay. Dan akhir sekali awak kena combine kan.
Okey, combinekan antara kolom pertama dengan kolom kedua ni dengan menggunakan exclusive OR. Okey, dengan menggunakan exclusive OR di mana di mana awak kena lihat adakah dia balance. Okey, adakah dia balance? Ingat formula exclusive OR ni dia mestilah balance. False dengan true dalam satu masa baru dia akan true. Okey. So ni tak balance True dengan true tak balance. Jadi dia akan jadi false. Okey, yang ni true, yang atas tadi false. Dia kena balance. Okey, ni melibatkan balance. Keseimbangan. Okey, ni false. Okey, ni pun false. Yang ni pun false. So yang mana yang balance tu akan jadi true. Senang je. Okey. Sama tak? Sekejap kita check jawapan. False true, false true, false true. False true, false true, false true, true false. Okay. So ini dia punya penyelesaian untuk kita lihat adakah dia balance atau tidak. Okay, yang ni exclusive OR. Jadi inilah kita panggil dia sebagai truth table. Okay, jadual kebenaran. Dengan menggunakan formula yang ada kat sini. Kita ada 6 disjunction, conjunction, negation, implication, exclusive OR dan biconditional. So ada 6 total. So kena ingat apakah rumus-rumus yang kita perlu gunakan untuk construct truth table. Lepas ni dah tak ada lagi dah. Kita nak belajar benda ni lagi sebab lepas ni kita nak kena gunakan logical equivalence di mana without using truth table. So yang ni kalau tak mahir memang tak boleh buat lah nanti untuk without using truth table. Okay, sebab without using truth table tu adalah 1.2. Dan yang tu sangat penting. Okay. Kita nak habiskan awal sebenarnya 1 jam je sebab kita punya truth table ni tak banyak sebenarnya. So yang ni je lah truth table ada 6. Okay, ada 6 formula ni kena ingat. Okay, so sekejap. Okay, tak ada apa-apa soalan. Okay, so kita tengok lagi last contoh yang ni kita go through saja. Sekejap. Okay, yang ni contoh terakhir kita just go through sahaja. Okay. Kita baca soalan yang terakhir ni. Okay. Construct a truth table untuk compound proposition yang berikut. Apakah kesimpulan yang kita dapat buat untuk membandingkan antara dua compound proposition tersebut? Biasanya kalau awak buat macam soalan A dan B ni macam tadilah. Guna je simbol disjunction dengan conjunction. Buat je lah macam biasa kan. Buat. Settle dah siap. Okay. Lepas tu yang ni pun sama untuk A dan B. Soalan A, soalan B buat je. Okay. Kemudian selesai kita buat truth table dua-dua ni, kita buat satu kesimpulan. Apa akhir jawapan dia? Kita lihat kat sini. Akhir jawapan dia semua false dekat atas ni dan 3 true sahaja dekat bawah. Sama juga dengan yang B ni. 5 false kat atas, 3 true kat bawah. Maksudnya kesudahan kedua-dua jawapan ni adalah sama. Okey, kesudahan kedua-dua jawapan adalah sama. Apabila kedua-dua truth table ni adalah sama, jadi kita boleh conclude that ataupun boleh buat ayat sendiri. We can conclude that P and Q or R, P and Q or R is equivalent to siapa? Adalah sama dengan siapa? Ataupun orang boleh cakap yang paling mudah, P and Q or R is equivalent with, inilah dia punya ni. Yang kedua, P and Q or P and R. Kita buat macam ni ayat dia. We can conclude that kesudahan bagi truth table ni adalah sama dengan kesudahan bagi truth table yang B. Okay, yang ni truth table untuk A, yang ni adalah truth table untuk B. Sebab kesudahan dia sama. Jadi kita boleh buat ayat dia macam ni. Ataupun ayat yang dalam example ni, awak boleh ambil je. Ayat dekat sini lagi ringkas lah. P and Q or R and P and Q or P and R. Ni maksudnya A dan B adalah logically equivalent.
Okay, adalah logically equivalent. Maksudnya awak boleh buat satu kesimpulan bahawa kedua-dua truth table adalah sama. Maksudnya mempunyai logically yang sama. Cukuplah kat situ. Ataupun ayat ni pun lagi kemas. Nampak cantik sikit ayat dia. So mana-mana ayat dia kalau dapat je truth table yang sama, kita akan dapat yang sama. Okay, macam ni. Senang je. So hari ni kita just belajar apa itu compound, apa itu truth table dalam compound proposition. So yang ni awak kena faham macam mana nak buat truth table. Senang je ingat tau, kena buat basic column dulu. Okay, kena buat basic column. Okay, basic column. Column utama kena buat column utama. Column utama kat sini, column utama kat sini juga So hari ni kita dah cover 6 formula untuk buat truth table. Jadi selepas ni senang je lah nak buat truth table macam mana sekalipun Alright, so setakat ni semua faham tak? Kalau faham tulis faham. Ya, kenapa 6 bukan 5? 6? 5 Sekejap. Apa yang 6? Yang formula tadi tu. 5. Oh, formula. Ada 5 Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Disjunction. Sekejap Ni 1 disjunction. 2 conjunction. Dia tak kisahlah ikut susunan pun. 3 negation. Okay, sekejap kita. Tak perasan negation. Sekejap kita kumpulkan terus. Rumus dekat sini kita kumpul lah. Okay, formula dekat sini. Oops. Okay, sekejap kecilkan sikit kot. Sekejap. Okay, so sekejap kita nak ambil yang lain. Oops. Dan lagi satu kat sini. Okay. Alright. So ni adalah formula-formula yang kita boleh gunakan. Ada 6 So kalau siapa nak take note, boleh take note kat sini. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Nak screenshot boleh, nak take note boleh. Sebab lepas ni nota ni dah tak ada lah. Okay. Alright, so ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada ke? Okay, sekejap okay, kalau tak ada kita nak ambil lagi sekali untuk survey attendance. Sama lah macam minggu lepas. Ikut. Okay. Okay, ini adalah survey attendance, korang boleh isi. Dan nanti ada latihan kat sini kan. Ada dia punya self practice tu. Sikit je, tak banyak pun. Kalau korang nak try test and error pun boleh kat sini, ada banyak. Sebab sama je cara dia macam yang kita buat basic. Dan ni lagi ringkas lah, lagi easy. Sebab dia ada 2 huruf sahaja. Ada P, ada Q. Cumanya soalan E ni ada 3 huruf lah. Jadi kalau nak buat truth table tu sekejap cukup, tak lama pun.
Okay, yang 2 ni sama macam example 6. So nombor 2 ni boleh rujuk baliklah kalau dia punya kebenaran dia sama atau tidak. Kita buatlah dia punya conclusion. Kalau tak sama, kita cakaplah not equivalent. Kalau sama, kita cakaplah equivalent. Macam tu maksud dia. Okay, at least ada conclusion kat situ. Alright. So itu sajalah berkenaan dengan pembelajaran hari ini, dan next week kita akan masuk kepada chapter 1.2 di mana kita akan lagi susah. Chapter 1.2 ni kita akan belajar tautology, kita akan belajar contradiction dan contingency, dan kita gunakan segala properties yang ada dalam 1.2, dan properties tu sangat susah nak ingat. Sebab tu kena fahamkan yang ni dulu. Okay, itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu hadapan.